Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ada ke? Tak ada lagi cikgu. Ada lagi? Ada dah ramai masuk dah? Berapa orang ah? Tak 10 ramai orang. lagi cikgu. Cuti kan, biasalah tu. Kita mula boleh? Boleh. Boleh Okey. Cikgu bila online ni cikgu straightforward je ya. Nak bercerita lebih kan tak reti. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu laju sikit Okey, ini asas je. Okey, hari tu kita dah masuk berkenaan dengan calculus first, second dengan third kan. Kita dah masuk dah, kita dah faham dia punya konsep. Hari ni kita masuk linear speed, iaitu laju linear. Dia merujuk kepada satelit yang orbiting Earth. Tak kisahlah satelit tu dia nak mengorbit bumi ataupun satelit tu dia nak mengorbit Mars ke, Jupiter ke, Venus ke. Kalau dia mampu lah sampai ke Venus yang panas tu kan sebab dia dekat dengan matahari. Okey, kalau kat sini kita refer balik, kita ulang kaji balik Okey, linear speed, dia punya formula dia punca kuasa 2 GM bahagi dengan R. So kena ingat balik R tu dekat mana? R tu daripada center jejari bumi, center bumi kepada center satelit. Itu adalah R. Okey, kalau kita refer pada dalam nota ni, kita akan dapat R dia adalah R besar tambah dengan H. H tu merujuk kepada ketinggian satelit daripada permukaan bumi. So kena rujuk kat manalah dia berlaku. Jika satelit itu berada di permukaan bumi, maksudnya R dia adalah jejari bumi. Itu saja. Okey, setakat ni clear? Boleh Okey. And then kena ingat bahawa linear speed bergantung kepada jisim planet. So M ni kita refer kepada jisim planet. Dia adalah jisim planet. Okey. Jisim planet. Tak kisahlah planet mana. Kalau bumi, bumi. Kalau marik, marik. Itu maksud dia. Okay. So daripada sini kita kena faham bahawa dia ada dua, apa orang kata? Dua dia punya faktor yang mempengaruhi dia tu. Linear speed dipengaruhi oleh dua poin utama. Okay. Yang pertama, linear speed dia bergantung kepada jisim planet. And linear speed bergantung kepada jejari orbit. Kita biasa panggil R tu sebagai jejari orbit. Radius of orbit. Tu lagi mudah. Okay. So daripada situasi kat sini, cikgu suka keluarkan dia dalam bentuk graf supaya pelajar boleh nampak. So bila kita keluarkan dalam bentuk graf, ini adalah jisim planet. So ni adalah laju linear. Okay. So bila kita selesaikan equation ni, dia akan jadi macam ni. Kita kuasakan dua dia. V kuasa 2 sama dengan GM bahagi dengan R. So sini akan dapat V kuasa 2, M kuasa 2, S minus 2. Okay, itu maksud dia. Okay. Setakat ni clear And dia adalah berkadar terus. Jika jisim planet tu bertambah, bermaksud laju linear pun akan jadi bertambah. Okay. Bila rujuk kepada radius, kita tahu V kuasa 2 berkadar songsang dengan R. Okay, dia macam tu maksud dia. Okay, bila berkadar songsang, means kalau jarak dia makin berkurang, maka laju linear dia akan bertambah. Okay, laju linear dia akan bertambah. Okay. Ingat tak hari tu cikgu ada bagi satu soalan kan? Berkenaan dengan laju linear jika kedudukan objek R dan juga 4R. Ni cikgu ada bagi hari tu. Okay. So daripada hubungan yang ni, kalau kita perhatikan hubungan V kuasa 2 dengan R ni. Okay. Kalau cikgu conteng kat sini. Okay. Kita refer kat sini. Bila V berkuasa 2 dengan 1 per R. So akan keluarlah satu formula V kuasa 2R bersamaan dengan pemalar. So akan keluarlah equation V1, V2 kuasa 2, 1 dengan R1 sama dengan V kuasa 2, 2, R2. Yang ni yang asas. Tak sesuai dalam topik ni, you kena mahir dari segi pemahaman hubungan variable.
Dekat sini kita dah nampak dah laju linear bergantung kepada jisim planet dan juga radius orbit. So daripada situ kat sini lah bila berlakunya perubahan yang berlaku jika ada dua satelit yang berbeza. Contoh satelit ni berada pada kedudukan H kat sini. Okay. Mungkin ada another satellite dekat sini. Dekat sini lah kita akan main perbandingan antara laju linear bagi satelit ni dan juga satelit yang ni merujuk kepada equation yang ni. Kenapa GM ni kita tetapkan dia akan jadi pemalar? Sebab dia mengorbit pada planet yang sama. Bila dia berorbit pada planet yang sama, satu satelit kat sini, satu satelit kat sini. Tapi dia berorbit bumi. So, yang ni akan jadi pemalar tetap. Itu satu. Melainkan jika ada satu situasi yang ni, satelit ni dia berorbit bumi. Another satellite, dia orbit pula matahari katakan. So, ada dua planet yang berbeza. Means you kena masukkan M tu pun berbeza. So, laju linear dia pun akan jadi berbeza. Because jisim planet tu dah berubah. Okay, itu kena jelas. Okay, ini konsep kepada linear speed. Okay, kita ni contoh nanti you boleh tengok contoh soalan linear speed. And you kena tahu pergerakan laju linear dia mesti bersudut tegak. Bersudut tegak kepada mana? Okay, kita perhatikan. Pada masa yang sama, planet ni dia akan mengorbit bumi dalam bentuk membulat. Ni gerakan membulat. Okay. So biasa soalan akan tanya yang pertama daya yang bertindak dekat sini. So kat sini kita namakan dia sebagai daya memusat, centripetal force. Itu satu. Poin yang kedua ada juga daya tarikan graviti. Okay. Yang ni daya tarikan graviti daripada bumi. Yang ni daya tarikan graviti daripada satelit. So akan keluarlah hukum graviti semesta. Yang ni dia. So ada dua daya yang bertindak dekat sini. So pergerakan dia adalah secara membulat. Okay. And V ni adalah laju linear. Pergerakan laju linear ni adalah perpendikular, berserenjang dengan daya yang bertindak ke atas pusat planet. Nampak tak ni? So bila buat tu kita tengok sini. Dia akan bersudut tegak daripada planet tersebut. Macam yang kita main lari-lari hari tu kan. Hari tu Fazli dengan siapa nama Fahmi lari. Cikgu tunjukkan. Lepas tu kita main tarik tangan dengan kelas 8 kan. Cikgu tarik tali leher Airil kan. You nampak pergerakan. Ni adalah dia punya laju linear. Okay. Andai kata kelajuan satelit ni melebihi nilai 7.68. Contoh bila kita kira-kira, katalah ini adalah nilai standard untuk pergerakan laju linear bagi satelit. Tiba-tiba satelit tu berubah. Nilai dia lebih besar. Katalah nilai dia 9 kali 10 kuasa 3. So melebihi daripada nilai sebenar. Okay, sebab bila kita nak lancarkan roket ni kita, ataupun satelit, kita ada calculation dia yang tertentu. Kita tak boleh sesuka hati je nak lancar. Sebab kita nak supaya satelit kita tu fix dekat kawasan mana yang kita nak. Kalau kita terlebih, katalah kita dah kira dapat 7.6. Tapi bila kita lancarkan kita dapat 9. Terlebih. Lebih banyak 9 kali 10 kuasa 3 kan. So our satellite akan bergerak melebihi daripada orbit. Ataupun menjauhi daripada orbit sebenar. Dia akan keluar. Itu yang bahaya tu. Andai kata tiba-tiba nilai yang kita nak hantar satelit tu pergerakan laju linear dia kurang daripada 7. Katalah dapat 3 kali 10 kuasa 3 sahaja. Sangat kecil. So satelit kita akan berada di ruang atmosfer, kemungkinan akan jatuh dan ditarik oleh tarikan graviti bumi dan meletup. Kenapa meletup? Sebab kat lapisan atmosfer tu akan berlakunya friction, geseran antara satelit dan juga partikel atmosfer. Kat situ lah akan menghasilkan tenaga haba dan menyebabkan satelit tu meletup. So dia kena tahulah bila dia sampai pada laju linear dia yang betul, dia akan fix pada orbit dia. So dia akan mengorbit membulat. Jika dia melebihi, dia akan tersasar daripada kelajuan asalnya. Maksudnya dia akan lebih menjauhi bumi lah. Akan menjauhi. Kalau dia kurang, dia akan jatuh dan meletup. Itu you kena tahu dia punya konsep dia. Nanti cuti sekolah ni panjang ni, you try tengok cerita movie Hidden Figure. Hidden Figure. Kalau ada lagi lah. Dulu cikgu tengok kat HBO dulu.
Kalau kat Netflix tak tahu ada lagi ke tak. Try Google. Try check. Hidden Figure. Dia berkenaan dengan calculation yang dibuat oleh seorang wanita negro untuk mendapatkan supaya dia punya Apollo, juga tengok Apollo, tak ingat Apollo berapa, boleh bergerak keluar daripada orbit sampai ke satu kawasan yang dia nak dan boleh patah balik. Tu dia. Cerita tu memang best. Tadi siapa nama tu Kai. Kai ada telegram cikgu, dia bagi satu equation yang pelik tu. Dia kata ni equation apa cikgu? So bila cikgu Google balik, rupanya itu adalah equation tentang our universe yang tidak selesai katanya. Sebab dia ada banyak calculation contoh mana Kai bagi tadi. Yang ni. Okey, ini contoh equation dia. Internet cikgu slow pula. Allah Subhanallah. Bismillah. Okey, ni bentuk equation dia. You boleh nampak kat sini dah ada SM, dia punya ejaan ni, kiraan ni kan. Dia buat panjang-panjang kat situ kalau you lihat. Dia punya nilai tu nampak yang ni. Ini adalah equation berkenaan dengan universe yang tak settle lagi. Maksudnya tiada lagi jalan penyelesaian because our universe is very mystery. Alam semesta kita ni memang misteri. That's why memang tak boleh nak selesai. Okay, tu contoh Okay, so kita masuk berkenaan dengan escape velocity. Okay, escape velocity. Escape velocity ni meaning dia boleh refer dalam dictionary Kata minimum velocity. Hal laju minimum yang diperlukan bagi objek pada permukaan bumi untuk mengatasi daya tarikan graviti dan melepas ataupun keluar ke ruang angkasa. Contohnya seperti roket. Iaitu hal laju minimum bagi roket ni untuk keluar daripada permukaan bumi untuk melawan daya tarikan graviti. Okay, dekat sini jarak dia. Jarak ni kita refer daripada permukaan bumi, maksudnya radius lah. Radius bumi R. Kalau radius R, radius bumi. Okay, maksudnya dia nak keluar daripada permukaan bumi pergi ke angkasa. Pada masa yang sama untuk mengatasi daya tarikan graviti. So, ada daya tarikan graviti pada dia. Dia mesti lawan daya tarikan graviti tu. Kalau dia tak lawan daya tarikan graviti tu, dia akan jatuh balik ke permukaan bumi. Masuk kawasan atmosfer pun dah boleh meletup. Tu contoh Okay. Escape velocity, hal laju lepas. Dalam bahasa Melayu, hal laju lepas. Formula dia sama dengan laju linear tapi escape velocity dia ada 2 kat depan tu. 2 GM bagi R. Sebab apa ada 2 ni cikgu tak kaji pun dia punya equation dia. Kita hanya study berkenaan dengan formula tu saja. So dalam fizik kita tidak diajar cara menentukan macam mana menerbitkan formula, tak ada. So you tak payah nak fikir. You hafal formula ni saja, 2 GM bagi dengan R. Okey, dia punca kuasa 2. Tapi hal laju lepas ni dia sama dengan laju linear. Dia bergantung kepada planet yang di orbit dan juga radius orbit. Radius orbit. Okey. Dekat sini cikgu letak linear speed ni kan, betul kan Ni nama dia escape velocity. Cikgu tersilap kat sini perasan. Ini escape velocity. So dia bergantung kepada planet yang di orbit. So kat sini adalah bumi. Kalau dia daripada Marikh, so M ni adalah Mars punya cisim Mars lah. Tu maksud dia. Okay. So escape velocity. Okay, ini salah satu contoh lah formula untuk kira escape velocity. Masukkan saja nilai dia. Masukkan saja nilai dia dapat 1.25 kali 10 kuasa 8. Nilai dia terlalu besar sebab kita nak mengatasi daya tarikan graviti. At the same time, dekat atmosfer tu dia banyak layer. Dia banyak layer. So layer kat situ tu kita kena lepas. Dia yang kalau kita tak lepas kat situ, habislah bila berlaku geseran dan friction akan menghasilkan letupan. Tu yang bahaya tu. Okey, setakat ni clear boleh Sebab yang ni asas. Boleh cikgu. Okey. So kita masuk geostationary dengan non-geostationary. Geostationary, geopegun. Translate dalam bahasa Melayu confuse sikit geopegun. Satelit geopegun dengan satelit bukan geopegun. Geopegun tu maksudnya, okey. For example kat sini geostationary Earth orbit. Dia akan mengorbit secara pegun dekat untuk bumi lah. Untuk bumi. Kalau yang ni non-geostationary, lower or higher daripada orbit bumi.
contoh cikgu ada bagi hari tu kan, berkenaan dengan geostationary. Kalau you refer dalam group, cikgu bagi kat mana ya? Physics Make Easy. Okey, yang ni yang cikgu bagi tu. Okey. Kat sini kalau kita perhatikan, kita ada Mio, kita ada Leo, kita ada Geo. Satu lagi kita ada Heo. H-E-O dekat atas. Dia dekat atas. Kat sini cikgu tak tunjukkan. Kalau dalam ni cikgu ada tak? Okey, ni ada. Okey, kita ada Leo, kita ada Mio, kita ada Heo. Okey, you tengok dia ada orbit dia sendiri. Dia ada orbit dia sendiri. Dia ada orbit dia sendiri. Kalau Leo, low Earth orbit. Dia dalam 500 ke 2000 kilometer. Dia sangat berdekatan dengan permukaan bumi. Ini yang Leo, menghampiri permukaan bumi. Okey, kalau medium tu dia di antara lah. Maksud medium tu dia di antara Leo dengan Geo. Di antara Leo dengan Geo. Katalah geostationary kat sini. Yang cikgu gerakkan kotak cikgu ni. Ini adalah Geo katakan. So dia berada di antara Leo dengan Geo. So dia kat tengah-tengah. Kalau yang highly elliptic orbit, maksudnya satelit tu berada tinggi ke atas, dia melebihi kedudukan daripada Geo. Kalau Geo kat sini, ada lagi tinggi. Okay, kalau you perhatikan, kedudukan dia ni berbeza. Dia berbeza. Yang ni lower daripada orbit bumi. Yang ni medium daripada orbit bumi. Yang ni melebihi daripada orbit bumi. So yang ni kita namakan sebagai non-geopegun. Satelit bukan pegun. Non-geostationary. Allah sangat nak nyebutnya. Ni contoh. Okey. Satu Okey, kita balik tadi. So kalau kita refer dekat sini, geostationary Earth orbit, dia pada orbit bumi. Yang ni lower ataupun higher. That's why kita ada Leo, Mio dan juga Heo. Okay. And then dia punya linear speed dia lebih kurang sama. Direction dia sama dengan Earth's rotation. Okay. Untuk geopegun, rotation dia sama dengan putaran bumi. Dia mengikut sama putaran bumi. Okay. Kalau direction untuk non-geo, dia pun sama juga dengan Earth's rotation. Okay, tapi tempoh orbital dia berbeza. Kalau geostationary, geopegun, dia 24 jam. Maksudnya bumi berputar 24 jam, dia pun berputar 24 jam. Dia akan ikut follow je bumi kat mana bumi berada. Okay. Kalau bukan pegun, dia akan melebihi, kurang ataupun lebih daripada 24 jam. Itu untuk satelit yang bukan pegun. Okay. Biasa function dia, okay, kalau kita tengok kat sini, function utama untuk geostationary ni hanya untuk communication. Communication tu, itu cikgu ada study jugalah berkenaan communication ni, kerana takut kita confuse kan. Communication tu dia lebih macam broadcast TV lah. Macam kita nak tengok Astro kan, nak tengok siaran bola sepak dunia kan. Dia lebih mostly kepada communication satellite. Contohnya macam Miasat lah. Ni Miasat dia dah mati lah. Dia dah jadi sampah angkasa ada dekat tu. Ni Miasat dia lagi. Yang dah mati tu Razak Sat dah mati. Miasat ni contoh yang macam Astro lah. Kita pakai untuk Astro. Itu untuk Astro. Itu contoh. Okay, kalau non-geo tu, function untuk yang bukan pegun, satelit bukan pegun tu Earth imaging dengan GPS. Biasanya macam kita nak tentukan kita punya kedudukan kan. Bila kita guna GPS kan, itu satu. Dengan weather forecast. Dia memang kena ada atas ataupun bawah weather forecast. Sebab dia tak boleh sama. Sebab kedudukan untuk menentukan keadaan cuaca tu dia berbeza. Contoh Tiongxat, Razaksat, Pipit dan juga ISS. Okay. Kalau you refer dalam nota yang cikgu bagi hari tu, okay, you boleh nampak kan dalam nota dia kan. Low orbit yang Leo tu dia kata dia bergerak mendekati permukaan bumi. Itu Leo. Altitude dia lebih kurang 1000 km lah. Tadi kan antara 500 hingga 2000. Kadang-kadang mungkin boleh kurang as low as 160 km above the earth. Dia punya ketinggian dia. Ini untuk communication dan internet service. Okey, ini communication dan juga internet service. Okey, bila kata internet service, sekarang kan dah orang bising kan ataupun orang dah banyak berbincang berkenaan dengan 5G kan. So 5G ni salah satulah untuk internet service. Okey, medium ni
satellite orbit altitude over than 5,000 km. Dia guna untuk navigation application. Contohnya GPS. So you dah boleh nampak dah. LEO dan MEO ni adalah salah satu contoh dia menggunakan satellite non-geostationary. Satellite yang bukan geopegun. Bukan geopegun. Tapi you janganlah bagi tahu LEO, MEO tak ada. You bagi tahu fungsi saja untuk yang ni lah. Biasa yang ni kita ambil pada communication. Okay. Kalau geostationary, okay, dia orbit more than 35,000 km from the ground, match the Earth's rotation. Dia sama dengan rotation bumi. Dia biasanya stationary. Dia stationary. Dia tidak akan bergerak orbit dia. Dia dekat situ. Dia follow bumi. Untuk TV broadcasting. Contoh macam Astro lah. Kalau you refer kat sini kan. Ni dia. Kita akan nampak. Kedudukan geo tu. Dia memang static dekat sini saja. Kalau katalah permukaan, katalah negara ni kan. Dia berputar dekat sini katakan. So dia pun akan ikut dia. Yang ni dia tak follow. Dia tak follow. Dia ikut dia je. So tempoh masa dia lebih ataupun kurang 24 jam. Yang ni, yang geo ni memang dia follow 24 jam. Kat mana kita pergi, kat situ lah dia pergi. Itu maksudnya dia akan follow je kalau pada satu kawasan tu. Macam kita ada miasat kan. Miasat kita memang betul-betul berada kalau Malaysia kat sini katalah kalau Malaysia kat sini, miasat memang kat sini. So that's why nanti dia pancarkan gelombang dia untuk dapatkan siaran daripada luar negara, dia terus bagi kat kita. Itu maksud dia. Dia tak boleh pusing sana, dia tak boleh kat sini. Nanti kan kita tak dapat dia punya channel. Itu maksud dia. Dia memang kat mana Malaysia, kalau kat situ Malaysia, kat situlah dia punya satellite tu. Dia akan follow. Bila bumi Malaysia berpindah kat sini, dia pun akan follow kat situ. Itu maksud geostationary. Okay, setakat ni clear ya? Berkenaan dengan satellite. Okay, setelah ni dia banyak soalan dia tanya mostly lebih kepada soalan mengingat lah sebab dia banyak fakta. So bila fakta tu kena hati-hati lah. So you kena hafal ataupun kena ingat lah nama example planet yang digunakan. Okay. Yang ni function dia. Benda ni sama. Yang tengah ni adalah yang benda yang sama sifatnya untuk geopegun dan bukan geopegun. Dia function dia memang untuk orbit Earth. Cuma dia mengorbit Earth sama ada dia follow ataupun tidak. Macam ni dia memang ikut orbiter bumi lah. Yang ni dia akan lower or higher. Linear speed dia tetap sama. Okay. And orbital period dia sama. Maksudnya kita kira benda yang sama lah. Maksudnya dia sama tu dia merujuk kepada jasad ataupun dia orbiting pada bumi lah. Itu saja. Yang membezakan linear speed dia merujuk kepada jarak R dia. Kena hati-hati Sebab bila dia kata lower or higher, so R dia akan berbeza. Itu saja. Okay. Yang ni pula tempoh orbital dia pun akan jadi berbeza. Dia merujuk kepada nilai R kita. So kalau you perhatikan dekat sini, kita ada satelit. Satelit tidak mempengaruhi laju dan juga tempoh orbital. Laju linear dan orbital hanya bergantung kepada radius orbital sahaja. Kalau kita hantar satelit yang berat pun tidak memberi kesan. Dia macam tu. Satelit yang ringan pun tidak akan memberi kesan. Sebab dia hanya bergantung kepada radius orbital. Itu sahaja. Dan juga bumi ataupun planet mana yang satelit tu akan beroperasi ataupun dia mengorbit. Tu kena jelas kat situ. Okey, ni contoh ni cikgu ambil nota daripada apa nama tu? Yang Melaka punya. Dia tak ada apa pun. Okey, so kat sini kalau kita perhatikan dia sama je. Okey, satelit sebarang planet yang bergerak mengelilingi planet lain yang lebih besar saiznya dikenali sebagai satelit. So kalau soalan tanya what's mean by the satellite? Maksudnya any planet that orbit another larger planet. Itu namanya satelit lah. Maksudnya ada objek lain yang mengelilingi planet. Itu maksudnya adalah satelit. Macam bulan adalah satelit semula jadi bagi bumi. Kalau Mars macam apa, cikgu tak ingat nama dia. Ada Leo juga nama cikgu tak ingat. Itu contoh. Okay, satelit bergerak dalam orbit pada ketinggian tertentu dengan laju linear. Means dia merujuk kepada orbital radius yang berbeza lah. Sama ada dia above, lower ataupun in between. Itu maksud dia. Okey, laju linear tu ditentukan daripada formula daya memusat iaitu centripetal force dan juga hukum graviti semesta Newton yang kita buat hari tu. Dia bergantung kat sini. Sebab kenapa daya ni sama kan? Kenapa daya ni sama? Ingat tak? Yang kita main tarik tali kan? Yang itu
Okey, pada yang cikgu dah tunjuk tadi kan, kata dari satelit kan. Okey, pada masa yang sama, yang ni dia bergerak membulat. So ni adalah centripetal force. Pada masa yang sama, satelit ni dengan bumi ada daya tarikan dia, iaitu hukum graviti semesta Newton. So that's why centripetal force tu, daya memusat, sama dengan daya graviti. So that's why dia buat equation tu adalah sama. Last kali kita akan dapatlah formula kepada linear speed. So yang ni kena hati-hatilah kalau kadang-kadang soalan akan tanya kan, daya apakah yang bertindak ke atas satelit sewaktu mengorbit bumi. Dia ada dua daya. Ada dua daya. Dia kata sewaktu ataupun semasa mengorbit. Keyword dia mengorbit. So ada dua lah, iaitu daya memusat, daya memusat dan juga daya graviti antara satelit dengan bumi. You kena jelas kat situ. Dia punya maksud dia kat situ. Okay. And then laju linear berkadar songsang dengan dia jari. Macam cikgu cakap tadi. Ni berkadar songsang. Bermaksud jika orbital dia bertambah, maka laju linear dia akan jadi berkurang. Sebab jarak dia terlalu jauh. Hari tu kita dah buat pembuktian melalui calculation. Dengan kelas 8 kita tak sempat buat calculation dengan kelas 10. Nanti kelas 10 boleh share yang dalam buku siapa tadi yang cikgu conteng tu. Nanti up dalam grup. Buku siapa? Baik cik. Buku Nanti saya. share. Nanti share nanti. Ilyas. Buku Ilyas. Ada dua kita buat hari tu. Yang jarak sama, jarak yang berbeza, jisim yang sama. Kita test hari tu berkenaan dengan daya memusat. So kat tu kita boleh nampak. Okey. Jika laju linear menjadi kurang daripada laju linear yang sepatutnya, satelit itu akan jatuh ke orbit yang lebih rendah. Ni hati-hati ni soalan SPM tahun lepas keluar. Dan terus memusar mendekati bumi sehingga memasuki atmosfer. Okey, so kat sini dia kata bila laju linear kurang daripada laju linear yang sepatutnya. Okey, keyword yang pertama dia akan jatuh ke orbit yang lebih rendah. So ayat ni you kena ingat. Jika kurang, macam cikgu cakap tadi kan, jatuh ke orbit yang lebih rendah. You mesti maklumkan jatuh ke orbit yang lebih rendah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, akan mendekati bumi. Okey, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, memasuki atmosfer. Memasuki atmosfer. Ataupun boleh buat tambahan. Okey, berlakunya geseran dengan atmosfer dan menghasilkan haba. Itu satu. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, akhir sekali satelit itu akan meletup. Nampak tak? Ini jawapan yang you kena tahulah. Jika dia kata kurang daripada laju linear, jawapan yang paling tepat, jatuh ke orbit lebih rendah, mendekati bumi, memasuki atmosfer. Bila memasuki atmosfer tu maksudnya berlaku geseran dengan atmosfer dan menghasilkan haba dan akhir sekali akan meletup. Tu asas je lah. Okay. Bila dia kata mendekati bumi, you kena maklumkan perkataan mendekati bumi disebabkan oleh daya tarikan graviti. Daya graviti disebabkan oleh daya graviti. Itu maksud dia. Dia jatuh ke bumi disebabkan oleh daya graviti. Ni kena jelas soalan ni pernah keluar hari tu. Okey, ni contoh kira-kira sama macam tadi lah, tak ada masalah. Okey, kita tengok. Ni kita ulang balik Okey. Satelit geopegun dan bukan geopegun. Sebab kita jarang guna perkataan pegun ni kan, biasa stationary. Okey. Satelit buatan manusia dilancarkan ke angkasa lepas untuk kegunaan manusia. Kadang-kadang orang akan tanya, apakah fungsi satelit? Nyatakan dua fungsi satelit. You ambil baliklah fungsi dia untuk kaji cuaca, ketenteraan, komunikasi, kajian sains, untuk komunikasi, untuk telekomunikasi. Itu maksud dia. Dan juga untuk GPS lah, ambil ayat penuh dia. Itu salah satu fungsi satelit. Okey. Daya tarikan graviti dan daya memusat. Okey, ini namakan daya tarikan graviti yang tadi tu, yang F sama dengan G mm bahagi dengan R kuasa 2. Dan juga daya memusat membolehkan
satelit bergerak mengelilingi bumi pada orbit yang tetap. Okey. Ingat kan hari tu yang kelas 10 tu, kelas 10 kita ada buat sekali lagi. Yang kelas 8 pun rasanya ada buat. Yang cikgu main tarik tali tu, ingat tak? Cikgu tarik tangan tu. Cikgu tak ingat siapa nama tu. Yang duduk sebelah Sepia tu. Cikgu tarik tangan dia pun tarik cikgu. So dekat situ cikgu tarik tangan dia, cikgu bergerak, dekat situ daya memusat. Dia tarik tangan cikgu, itu daya tarikan graviti. Disebabkan kedua-dua daya ni, dia bertindak serentak pada arah yang berbeza. That's why satelit bergerak mengelilingi bumi pada orbit yang tetap. Pada orbit yang tetap tu maksudnya dia bergerak secara membulat. Itu maksud dia. Faham ya? Itu maksud dia. Okey. Ada dua jenis satelit, geopogon dengan bukan geopogon. Itu yang asas tadilah. Okey. Calculation tu you all kena tahu ya, sebab you kena tengok setiap function alphabet yang ada dekat situ. Cikgu tak tekankan pengiraan tau, tapi you have to know how to use the formula with the given maklumat yang diletak kat situ. So formula ni you tak payah takut lah, dia akan bagi dalam exam. Permulaan ni dia akan bagi. Memang dia akan bagi sebab sebab silibus baru kan. Tu satu. Okey, ni contoh ya. Dalam buku teks ada ya. Dalam buku teks dalam bahasa Inggeris cikgu punya. Ni yang dalam bahasa Melayu. Okey. Ni yang paling senang lah yang cikgu check dalam bahasa Melayu kan. Sama je. Satelit geopogon. Geostationary. Arah gerakan sama dengan arah putaran bumi. Okay. Ini adalah maksud meaning kepada geopogon. Geostationary satellite. Kalau bukan geopogon, arah gerakan tidak sama dengan arah putaran bumi. Dia tak payahlah kata tidak perlu ya. Tidak sama dengan arah putaran bumi. You have to mention perkataan putaran bumi. Arah putaran bumi. Kena bagi tahu. Okey. Satu lagi, berada di atas tempat yang sama di permukaan bumi. Macam cikgu cakap tadi kan. Okey, kalau dia berada dekat sini, dia pun sama. Kalau S tu dekat sini, dia pun dekat sini. Dia akan pusing. Dia follow sahaja pergerakan dia. Dapat Okey. Kalau bukan geopogon, berada di tempat yang berubah-ubah di muka bumi. Ada pelajar dia jawab, dia tak guna perkataan muka bumi. Dia guna perkataan geografi bumi. Ni bagus. Ayat dia cantik. Dia kata berubah-ubah pada kedudukan geografi bumi. Maksudnya tidak samalah pada permukaan bumi. Itu maksud dia. Okey. Tempoh 24 jam. Yang ni pendek atau lebih panjang daripada 24 jam. Nampak So yang ni adalah meaning kepada satelit geopogon. Yang ni adalah meaning kepada satelit bukan geopogon. Dapat Jawapan dah ada dalam buku teks ni. Okay, you refer kat situ. Okay, contoh satelit komunikasi geopogon. Contoh macam Astro. Okay, tu satu. Okay, example dia menggunakan Miasat. Okay. Kalau bukan geopogon tadi lah, pengimejan bumi, GPS, kaji cuaca kan. Untuk internet, you boleh buat internet networking untuk 5G. Sekarang dah masuk 5G so dah boleh masuk dah. Boleh maklumkan. Contoh Tiongxat, Razaksat, Pipit dan juga ISS. ISS ni pun dia adalah salah satu bukan geopogon. Maksudnya dia bebas ikut suka dia je dia nak bergerak kat mana. Sebab tempoh putaran dia tidak sama dengan bumi dan juga tempoh arah gerakan tidak sama dan tempoh putaran dia lebih ataupun kurang daripada 24 jam. Itu contoh ISS. Kalau lupa ingat yang ni je. Kalau soalan objektif kena hati-hati. Dia akan letak ni, yang ni you kena pandai pilih. So careful dekat situ. Itu berkenaan dengan satelit. Okey. Ni yang escape velocity yang cikgu ulang balik sikit Okey, hal laju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya tarikan gravitis dan terlepas ke angkasa lepas. Macam kita nak lancarkan roket. Okey. So dekat sini dalam buku teks pun ada, gambar rajah ada. Okey. Objek dia akan launch pada universe at escape velocity pada hal laju lepas dia. Okey, dia nak overcome the gravitational force dan move infinite distance. Maksudnya pada jarak infinity daripada bumi. Pada jarak infinity tu maksudnya tidaklah terlalu melepasi terlalu jauh. Dia ada target dia. Dia bukan lepas gitu dia terus sampai ke Uranus ke Neptune ke tak ada lah. Dia ada target dia. Katalah dia nak pergi ke Mars. Dia ada target lah.
Kalau dia nak pergi ke Mars katalah satelit tu dilancarkan nak pergi ke planet Marikh. So dia ada calculation dia tahu sebab dia dah tahu dah GC Marikh tu berapa, radius Marikh tu berapa. So dia akan tahu tempoh masa untuk sampai ke sana tu berapa. That's why calculation sangat penting dalam bahagian fizik ni, especially untuk bidang astronomi dan juga angkasa. Sebab kalau kita tak dapat calculation yang kita buat semua benda ni, kita punya satelit akan tersasar. Tersasar keluar daripada orbit tak ada masalah. Tapi yang kita risau, kalau dia tersasar below orbital bumi. Kalau below orbital bumi akan jadi masalah, dia akan jatuh ke mana-mana. Kalau jatuh sampai ke laut tak ada masalah, selamat. Kalau jatuh pergi kepada mana-mana bandar ataupun perkampungan ke kawasan, akan menyebabkan masalah lah pada kawasan tersebut sebab dia akan meletup. And kena hati-hati juga, mostly satelit ataupun roket yang dilancarkan, orang menggunakan tenaga nuklear. So bila berlaku letupan, bila masuk ke permukaan bumi akan menyebabkan disaster. Means disaster tu merujuk kepada kemusnahan ataupun keracunan daripada bahan letupan. You tahu kan bahan nuklear sangat bahaya. Kalau dekat angkasa kita tak risau jugalah. Tapi risiko dia sebab radiasi itu berlaku. Okay, bila radiasi kita selamat because dalam kita punya atmosfer kita ada lapisan ozon. Ada pun tapi lapisan ozon kita dah semakin menipis. That's why kalau you perasan time panas tu terik sangat. 10 pagi dah panas lain macam dah. Ada satu masa tu panas membahang sampai kena dekat kepala kita sakit. Tu salah satu sebab kita punya filter kita dah makin nipis. Sebab berlakunya pencemaran alam kita. Tu contoh. Dah nampak dah idea kenapa berlaku macam tu. Okay, so kita tengok kat sini. Waktu dia bergerak. Once they launch the rocket tu ataupun satelit tu. Okay, katalah ni JSIM. Pada jarak R tu. Pada ketinggian tertentu. Okay, waktu dia bergerak tu, the movement of the object. Means satelit lah ataupun rocket. So kena ingat objek yang bergerak, apa-apa yang objek bergerak, tak kisahlah kita sebagai manusia ataupun objek-objek lain, bila dia bergerak ada tenaga kinetik iaitu half mv kuasa 2. Ni you have to memorize and must to understand. Sebab benda ni akan berulang sebab you dah belajar syllabus masa lower form, dia akan come out lagi. Okay, tenaga kinetik. Anything about the moving object memang ada kinetic object. Kinetic energy, sorry. Okay. And then bila kawasan kat sini, dia dah berada ataupun bergerak sehingga infinity daripada bumi. Infinite lah. Jauh daripada bumi. Okay. Pada masa yang sama, dia ada tenaga keupayaan graviti. Okay, cuba perhatikan. Kenapa tenaga keupayaan graviti dia bernilai negatif? Okay. Kalau kita perhatikan dari segi transformation of energy bila objek tu bergerak. Okay. Bila roket tu dia launch ke atas, dia bergerak. So dia ada kinetic energy. Tapi bila dia sampai pada satu puncak tertentu, pada kedudukan dan ketinggian tertentu, dekat situ ada tenaga keupayaan. So nama situ kita nama sebagai tenaga keupayaan graviti. Gravitational potential energy. Recall balik topik yang kita belajar hari tu berkenaan dengan free fall hari tu. Yang pokok kelapa. Kan ada buah kelapa kan. So dia berada pada ketinggian tertentu. So dia kat sini gravitational potential energy. Once dia jatuh, dekat situlah ada kinetic energy. Itu pokok kelapa yang jatuh. Yang ni roket yang dilancarkan. Dia bergerak, kinetic energy. Sampai satu tahap tertentu, dia akan ada tenaga keupayaan graviti dia. Sebab pada jarak infinite. So jarak tu dah menyebabkan adanya tenaga keupayaan graviti. Okey, kenapa nilai dia negatif? Okey, negatif ni merujuk kepada dia away from the planet. Dia dah menjauhi bumi. Dah jarak terlalu jauh daripada bumi. That's why dia negatif. Kalau dia masih lagi pada kawasan sini, contoh macam pokok kelapa kan. Ni katalah dia pokok kelapa. Pokok kelapa kat sini. Tapi dia masih lagi di permukaan bumi. That's why nilai keupayaan, tenaga keupayaan dia adalah positif. Tapi yang ni dah menjauhi daripada permukaan bumi. Dia dah menjauhi. That's why nilai dia adalah negatif. Itu maksud dia. Okay. And kita kena tahu berdasarkan principle of conservation of energy. You dah belajar masa lower form. Prinsip keabadian tenaga. Di mana tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Dia memang terjadi, memang sedia ada. Kenapa ada? Kalau kita berbalik kepada hukum, Allah yang wujudkan benda tu. Daripada tiada kepada ada. Macam itulah maksudnya. Allah yang ciptakan segala-galanya. Tapi kita tak boleh nak mendetailkan lagi macam mana benda tu kan. Tapi konsepnya, maksudnya tenaga tu boleh diubah dalam pelbagai bentuk. Macam inilah kinetik tu dia akan transfer kepada tenaga keupayaan. Macam inilah kinetik akan transfer kepada tenaga keupayaan. Bila kata sifar tu maksudnya
Ibarat seperti what you give, we get back lah. Kita bagi dapat balik. Ibarat macam kita berhutang kan. Hutang RM10, orang bayar RM10 balik. Macam tu maksudnya. What you give, we get back. So hasilnya akan dapat sifar. Kita bagi yang ni, dapat ni balik. Macam itulah maksudnya. So akan selesaikan akan dapat sifar. So bila kita keluarkan yang ni, masuk kat sini. So last kali kita akan dapat balik hal laju lepas. Okay. Hal laju lepas ni, kena ingat kalau you refer pada this is question, you dah nampak dah hal laju lepas terhasil disebabkan oleh gabungan tenaga. Tenaga apa yang bertindak? Tenaga kinetik dan juga tenaga keupayaan graviti. You kena faham kat situ. That's why dah nampak dua kat sini. Dua tu kat mana? Ni dia. Kan tadi cikgu kata tak perlu nak faham kat mana datang formula tu kan. Okey, kat sini dah terang dah. Mana datang dua tu? Daripada tenaga kinetik ini. Yang dua tu. Bila kita selesaikan. Dapat 2 GM bagi R dipuncakan. Tapi bila laju linear, kita berbalik kepada laju linear, kena ingat balik. Dia adalah hasil gabungan daya hukum graviti semesta Newton dan juga daya memusat. Because the movement dia moving. Laju linear tu dia sebab dia move secara membulat. Ni ada laju linear. Ni laju linear. Kalau kita buat balik kan kat sini, ni laju linear dia. Nampak dia akan membuat pergerakan dia secara membulat. Ingat, laju linear akan menyebabkan pergerakan secara membulat. So daya yang bertindak, daya graviti dan juga daya memusat. Tapi bila hal laju lepas disebabkan oleh kita nak lancarkan satelit kita ataupun objek kita melepasi permukaan bumi sehingga jarak yang sangat jauh. Dekat situ adanya tenaga kinetik dan juga keupayaan graviti. That's why keluarlah formula ini. Dapat Tekan ni okey? Okey cikgu. Okey Okey cikgu. Sebab kadang-kadang soalan dia boleh tukar tau ataupun dia tanya you dengan pelbagai bentuk. So you kena faham. Kadang-kadang kita kata tak perlu nak faham macam mana equation tu keluar. Tapi you kena tahu tenaga apakah yang terjadi, yang terlibat dalam proses pelancaran roket. Inilah dia tenaga. Itu dia punya maksud dia. Kalau kawan you tanya kan, kenapa mana datang dua tu? You dah dapat bukti kat mana nak tunjukkan? Refer kat sini. Asasnya daripada tenaga prinsip keabadian tenaga. Okey. Hal laju lepas ni dia bergantung kepada jisim bumi dan jarak. Macam tadilah, planet yang di orbit. Kalau roket tu dilancar dekat Marikh, so M tu adalah jisim Marikh. Itu sahaja. Allahu Akbar. Soalan dia senang. Habis dah. Setakat ni ke? Okey. Alhamdulillah. Nanti kan naik cuti sekolah nanti kan kita buat latihan pula. Kita buat tambahan. Buat objektif yang cikgu bagi. Nanti cikgu akan bagi skema dah hari Sabtu. Boleh Okey. Boleh. Kita masuk hit topik hit ni best. Sorry lah nota cikgu dalam bahasa Inggeris. Tapi senang nak faham kan. Cikgu guna ayat yang mudah sahaja. Boleh Okey. So kita masuk Boleh hit. Okey. Alhamdulillah. Tajuk haba. Okey. Haba ni kena hati-hati. Kita masuk 4.1 sampai 4.2. Soalan ni mudah je. Okey. Haba. Dan juga temperature. Dua benda yang berbeza. Memang nampak beza lah. Sebut pun beza. Ejaan pun beza betul. Haba. Suhu kan beza. Haba dan juga suhu. Okey. Haba ni adalah satu bentuk tenaga. Kalau soalan tanya, apakah maksud haba? What's mean by heat? Dia adalah tenaga. Okay. Kalau tanya, apakah itu suhu? Darjah kepanasan sesuatu objek. Okay. Contoh, kalau kita rasa panas, tengok kalau kita katalah kita tengah masak kan, masak gulai kat atas kuali. And then you sentuh kuali tu, you rasa panas. You rasa panas. Okey. Panas tu maksudnya dia membekalkan tenaga haba. Okey. Kita nak tahu berapa darjah kepanasan dia, kita ambil termometer untuk ukur suhu dia. Itu maksud dia. Kalau you kata, mak saya tak sihat lah mak sebab saya demam. Mak pun akan rasa dahi you. Oh panas ni, ada tenaga haba dibebaskan daripada badan you. Haba maksudnya dia adalah bentuk tenaga. You membebaskan tenaga haba. That's why jadi panas. So ibu pun ambil lah termometer untuk ukur suhu. Dah 38 ni, bahaya ni, jom kita pergi klinik. Sebab dah melebihi suhu normal badan kita 37. Itu maksud dia. Temperature suhu. Kita kena sebut darjah kepanasan sesuatu objek. Maksudnya dia melibatkan
pengukuran. Ni adalah haba, biasanya kita sebut sebagai istilah umum sahaja yang kita dapat rasa, iaitu panas ataupun sejuk. Yang ni bila kita ukur dia, itu adalah suhu. Unit bagi haba adalah joule. Kena ingat bila kata dia adalah tenaga, bermaksud, ingat kan itu masa kita buat chapter 1 itu kan, bila kata tenaga, dia banyak bentuk tenaga. Satu, kinetic energy, MV kuasa 2. Tenaga keupayaan graviti. Lepas tu kita ada tenaga nuklear. Keseluruhan tenaga ni akhir sekali akan menghasilkan tenaga haba. So, ketiga-tiga tenaga tadi yang cikgu listkan tadi, unit dia adalah sama, iaitu joule. Dapat Okay. And dia adalah derived quantity. Sebab formula dia yang kita akan pakai nanti adalah Q sama dengan MC theta ataupun Q sama dengan ML ataupun Q sama dengan PT. Ini salah 3 contoh equation bagi haba. Dapat Okay. So unit dia semua sama adalah joule. Simbol untuk haba kita biasa guna Q. Q adalah simbol untuk haba. Amount of heat. Dia adalah derived quantity. Kena ingat dia derived quantity. Kenapa nampak? M darab C darab theta. M darab L. Hasil gabungan quantity melalui proses darab. Nampak tak? Dia darab daripada 2 atau 3 lebih quantity. Itu nama dia derived quantity. And measuring instrument ni biasa kita guna joule meter. Ni tapi kita jarang gunalah. Bila kita dah belajar peringkat tinggi, kita akan jumpa alat ni. Okay. Kalau temperature, suhu, darjah kepanasan sesuatu objek. Unit dia adalah Kelvin. Tolong take note. Kita biasa guna unit degree Celsius. Okay. Tapi SI unit dia adalah Kelvin. Hati-hati. Hati-hati. Dia adalah basic quantity. Quantity asas. Instrumen dia termometer. Kena hati-hati istilah sebut dah contoh. Apakah kuantiti fizik yang diukur oleh termometer? So, jawapan dia adalah suhu. Namakan instrumen yang digunakan untuk mengukur suhu. Jawapan dia termometer. Nyatakan unit SI bagi instrumen ini. Kelvin. Dapat Kena faham dia punya terms ayat yang cikgu sebut tadi tu satu persatu. You jangan tersalah tau. Sebab bila sebut perkataan physical quantity, apakah physical quantity yang diukur oleh alat ini? Jawapan dia suhu. Apakah unit SI bagi physical quantity yang diukur oleh alat itu? Suhu. Physical quantity. Ini adalah physical quantity. Ini adalah physical quantity. Quantity fizik. So hati-hati kat situ. Okey, ni asas Okay, so 4.1 kita akan belajar berkenaan dengan keseimbangan haba. Okay, perkataan thermal tu, thermal merujuk kepada haba. Equilibrium tu keseimbangan. Maksudnya haba tu berada dalam keadaan seimbang. Manusia pun dalam keadaan seimbang. Kenapa seimbang? Sebab bila kita duduk, kita tak jatuh. Bila kita berdiri, kita tak jatuh. Because ada daya yang bertindak ke atas kita. Begitu juga dengan haba. Okay. Dia adalah condition di mana dua objek berada dalam in contact. In contact tu maksudnya dalam sentuhan. Yang mempunyai suhu yang sama dan kadar haba bersih adalah sifar. Kadar haba bersih adalah sifar. Rate net flow of heat is 0. Okay. Sorry kalau cikgu translate dalam bahasa Melayu tu ada points kacau sikit sebab kita baru nak beralih ke dalam bahasa Melayu kan. Okay, in contact. Biasa kita sebut perkataan in contact tu merujuk kepada thermal contact. Okay, walaupun you tak nampak cikgu pun tak nampak you all boleh try sendiri. You ambil tangan kanan dengan tangan kiri. Cuba you sentuhkan. So, when you sentuh tangan you bermaksud dia in contact. In contact tu dia bila kita bersentuh dengan mana-mana objek, even though you pegang pensel pun, tangan you pegang pensel, dia pun berada in contact. So, setiap objek dia ada haba. So, means kita sebutkan dia sebagai sentuhan thermal. Sentuhan thermal. Okay. So, bila ada berlakunya sentuhan thermal, dia akan memberi kesan suhu yang sama dan kadar haba bersih yang mengalir adalah sifar. Bila dikata kadar haba bersih adalah sifar, dia merujuk kepada what you give, we get back lah.
you dapat haba banyak ni, so I bagi you haba banyak tu lah. Last kali dia akan jadi sama. Sifar lah. Kalau I bagi you 3 joule, you bagi I 3 joule juga. So 3 tolak 3 dapat sifar. Itu maksud dia. Setakat ni clear? Boleh? Clear. Okay. Ni Boleh. another example yang paling mudah. Siapa ada baby kat rumah kan? Ada baby kat rumah? Tak. Tak Tak ada. ada. Tak Tak ada. apa. Biasanya ada. Okay. Biasanya kalau mak suruh buat susu kan, susu adik panas kan, nak sejukkan dia macam mana? Kita rendamkan dia dalam air sejuk. So nanti susu dalam botol dia akan jadi suam-suam. So air dalam ni pun akan jadi suam-suam. So suhu dia dan suhu air ni akan jadi sama. Dekat mana berlakunya thermal contact? Tengok Okay. Sentuhan haba antara botol ni, nampak ni? Yang cikgu bulat tu. Kan ni botol, ni air. Berlakunya sentuhan haba. Itu poin yang pertama. Okay, poin yang berikutnya, haba panas daripada botol dialirkan ke dalam air. Dan suhu dan juga haba daripada air dialirkan ke dalam botol. Maksudnya yang ni pada suhu tinggi, yang ni pada suhu rendah. So kedua-dua tu dia akan membekalkan haba. Suhu daripada ni akan dibebaskan, dan yang ni bila dibebaskan maksudnya dia akan serap lah. Yang ni dia akan release. Dia release masuk kat dia. Faham ya? What you give, we get back. Dia bagi sebab dia panas. Lepas tu dia pulang balik. Faham tak maksud dia? Faham. Faham ya? Okey. Kalau dia bagi 2 joule, dia pulang balik 2 joule. Itu maksudnya. Last kali akan jadi sama. So 2 dengan 2 dapat sifar. Itu maksudnya aliran haba. Kadar haba bersih dia akan jadi sifar. Last kali dia akan mencapai suhu yang sama. Itu maksudnya. You akan rasa air ni suam-suam, dia pun suam-suam. Itu maksud dia thermal equilibrium. Okey. Contoh kan bila kita panas kan, demam kan, mak letak wet towel, tuala basah. Ataupun kita pakai apa? Cool fever kan, letak kat sini. So haba daripada badan kita ni akan ditransfer kepada wet towel tu. So yang ni pun akan ditransfer kepada kita. So dua-dua tu berlaku. Last kali suhu ni kalau letak ni jadi panas kan, badan kita pun panas kan. Yang ni basah kan, basah air banyak kan, kita letak air basah kan, letak kat kepala, nanti dia jadi kering. Sebab dia kering, dia dah serap haba daripada badan kita. Betul tak? Pernah rasa kan? Macam mana badan kering, pernah towel tu dia jadi cepat kering. Itu contoh. Okay, ni measuring temperature body. Bila biasanya kita akan letak dekat bawah lidah dengan bawah ketiak. Itu tempat di mana mudah untuk proses transfer tenaga haba. Kita tak boleh nak letak kat jari ke apa, tak pernah. Yang masa hari tu COVID kan, bila berlaku COVID tu cikgu confuse kan. Bila ada orang patutnya kita nak check temperature dekat mana kan. Biasa kita check dekat dahi kan. Tiba-tiba ada orang dia pergi buat Gimmify dekat temperature tu. Salah lah. Kita nak check temperature biasanya suhunya dekat dahi. Biasa kalau you yang pergi sick bay kan, biasa dia akan tembak kepala kita kan. Ini tembak kan. Itu dia guna termometer infrared. Infrared, IR. Nanti bila kita belajar topik wave, dia untuk mengesan gelombang haba lah. Mengesan gelombang haba. Kat situ akan berlakunya perubahan haba dalam badan kita. So dah ada indikator tu merujuk kita demam ke tidak. Kadang-kadang dia akan, satu benda tu dia akan pakaikan kita satu stiker. Stiker tu pun dia ada infrared, dia akan menyerap tenaga haba. So akan tengok kadar gelapnya stiker tu. Dia stiker tu dia gelap sikit, tapi bila dia serap haba dia akan jadi lagi gelap. Maksudnya suhu kita bertambah lah, maksudnya kita demam. Dia ada banyak pelbagai cara untuk kita ukur suhu lah, tak semestinya kita letak termometer. Okey, biasa kita letak bawah lidah dan juga bawah ketiak. Okay, measuring body temperature. Satu lagi hot soap inside the bowl. Ni kalau you guna sudu steel. Bila guna sudu steel, kalau ni terlalu panas, yang ini pun akan jadi panas macam mana sup tu panas. Sebab dia akan transfer the heat. Okay, ni berkenaan dengan thermal equilibrium. Okay, how thermal equilibrium tu berlaku? Okay, so cikgu dah letak 4 poin Kalau you faham 4 poin ni, you tak akan ada masalah. Sebab soalan dia akan pusing banyak kali. Jelaskan
Bagaimana thermoequilibrium berlaku? Okey, poin yang pertama. Jika dua objek berada dalam keadaan sentuhan haba. Sentuhan haba tu maksudnya objek ni bersentuh dengan dia lah. Dia touch. Sentuh tu maksudnya ni lah. Dia melekat kat sini. Tu sentuhan haba. Contoh, you pegang, tangan you pegang pipi you. Tu sentuhan haba. Tu maksud dia. Okey. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tenaga haba dipindahkan daripada suhu tinggi ke suhu rendah. Nampak tak? Cikgu buat warna merah tu maksudnya suhu tinggi. Tenaga haba dipindahkan daripada suhu tinggi kepada suhu rendah. Cikgu ambil yang poin ni suhu tinggi saja. Pada masa yang sama, suhu rendah pun akan pindah kepada suhu tinggi. Dia ada dua sama. Okey. Poin yang ketiga, kadar haba bersih mengalir adalah sifar. Dan akhir sekali mencapai suhu yang sama. Katalah suhu sini 90, suhu sini 40. So final temperature dia akan jadi kurang daripada 90 dan lebih daripada 40. So ini adalah suhu final. Katalah suhu final dapat 50. So sini akan jadi 50, so dia pun akan jadi 50. Suhu dia akan jadi sama. Setakat ni clear? Cikgu yang ketiga tadi apa cikgu? Kadar aliran haba bersih adalah sifar. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Okey, dan akhir sekali mencapai suhu yang sama. 4 poin ni cikgu akan guna balik macam mana kita nak ukur suhu badan kita nanti. Okey, tengok kat sini. Okey, ni contoh soalan Ni soalan ni cikgu ambil daripada Triamara 2016 kalau tak salah cikgu. Dia kata cup of hot coffee with a metal spoon. Okey. Kena ingat metal spoon dan hot coffee. Bila hot tu maksudnya ada haba. Okey. Metal tu maksudnya dia adalah bahan konduktor. Metal, bahan konduktor. Okey. Jika apabila hot coffee dan metal spoon are in contact, dia kata are in contact. Maksudnya sudu tu masuk dalam kopi panas. So tenaga haba dipindahkan daripada kopi panas kepada metal spoon tadi. Dan pada masa yang sama daripada metal spoon kepada hot coffee. So, dia dua-dua akan bagi. Tu maksud dia. Kena jelas kat situ kat sini ramai pelajar dia selalu ambil point kat sini. Dia mesti dua-dua berlaku. Okay. After a short while, bila berlaku dalam certain masa tertentu, beberapa lama kemudian, suhu metal spoon tu sama dengan suhu hot coffee. Di mana kadar aliran haba bersih dia adalah sifar. So fizik konsep dia adalah thermoequilibrium. Tu maksud dia. Okay. Another example. Suka buat kek kan? Tolong mak masak kek. Kalau tak buat kek pun panaskan lauk dekat oven. Okay. Katalah you ambil makanan tu daripada peti ais. Lepas tu you masukkan dalam oven. Suhu oven tu katalah you letak 120 degree. You masuk makanan dalam oven. So bila dah panas dalam masa 5 minit, bila you keluarkan, kalau suhu sini 120, makanan you pun suhu dia 120. Dia dah jadi same temperature. Setakat ni jelas? Sama juga dalam microwave. Okay, insyaAllah, alhamdulillah. Okay, ni cikgu suka soalan ni. Soalan ni memang kerap ditanya, pattern ni. Okay, bagaimana doktor dapat mengesan ataupun cek suhu pesakitnya? Okay, point dia datang semua daripada sini. Cikgu hanya ubah ayat saja. Ubah ayat kat mana? Tukar je apa alat kita pakai. Okay. Apabila termometer dimasukkan di bawah lidah. So kat sini keyword dia dimasukkan, put under, diletakkan di bawah lidah. Put under, diletak di bawah lidah maksudnya ada thermal contact. Okey, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tenaga haba daripada patient body, daripada pesakit dipindahkan ke termometer. The heat energy, tenaga haba dipindahkan daripada badan pesakit kepada termometer. Kat sinilah dia akan pindahkan kepada termometer. Ni merujuk kepada heat transfer. Okey, poin ketiga dan keempat ni wajib. You kena beritahu. Kadar aliran haba bersih adalah sifar dan suhu termometer sama dengan suhu pesakit. Itu saja, nampak tak? Tukar ayat saja. Keyword yang pertama thermal contact. Yang kedua heat transfer. Heat transfer daripada mana? Daripada suhu tinggi kepada suhu rendah. And last, kadar aliran dan juga
suhu yang sama. Ni dapat kat mana ni? Dia merujuk kepada konsep yang ni. Ni dia same temperature, rate net flow of heat equal to 0. Yang ni asas. Kalau soalan tanya apakah maksud keseimbangan terma? Keseimbangan haba, sorry. Apakah maksud keseimbangan haba? So ni jawapan dia. Sama suhu dan kadar aliran haba bersih adalah sifar. Itu jawapan dia. Yang bahagian ni tolong hati-hati. Mesti ada perkataan rate. You hati-hati Kalau rate tak ada, kadar Kalau perkataan kadar tak ada, you salah. So hati-hati kat situ. Okay. And then sifat ni, bila kita guna kaedah thermo-equilibrium ni, point yang kita guna ni boleh digunakan untuk berkenaan dengan sifat ataupun cara kerja termometer. Cara kerja termometer. So cikgu ambil point yang sama. Semua 4 point yang sama. Okay. Contoh, termometer dimasukkan ke dalam air panas. Ni. Cikgu letak gambar sekali. Termometer dimasukkan ke dalam air panas. Nampak? Ada thermal contact. Dia tak semestinya dalam objek panas ke, objek apa tak semestinya. Macam kita lah. You pegang tangan you sendiri. Kat situ pun ada thermal contact. Kena ingat tapi sebab kita merujuk kepada adanya perubahan haba. Okey. Tenaga haba dipindahkan daripada hot water kepada termometer. Point yang kedua, heat transfer. Lepas tu point 3 dan 4 dah dah ingat dah. Kadar aliran haba bersih adalah sifar dan suhu termometer sama dengan suhu air panas. Kalau sini suhu air panas dia 100, bacaan termometer pun 100. Itu maksud dia. Okey, setakat ni jelas? InsyaAllah Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Ni penting. Berkenaan dengan liquid glass dalam termometer. Cecair dalam termometer kaca. Okey. Yang ni penting Thermometric properties of mercury. Iaitu sifat terma bagi mercury. Mostly dalam termometer kita guna mercury. Mercury sifat dia kenapa dia kita akan terangkan. Yang ni you kena faham. Volume expand. Pengembangan isi padu. Bermaksud contoh bermaksud bila kita panaskan air tu, air akan menggelegak. So dekat sini berbuli termometer. Berbuli termometer akan menyerap tenaga haba daripada air panas tadi. Kita letak merkuri sedikit je dalam ni, dia ada nilai tertentu dalam ni. Katalah dia banyak ni je kan kita letak. Bila dia absorb heat, dia akan mengembang. Bila dia mengembang, dia akan naik dan naik dan naik. Betul tak? Kan? Dia akan naik. That's why itu kita namakan sifat termometrik. Sifat termometrik tu sifat haba kepada merkuri tu adalah volume expand. Kita bagi bila dia panas dia absorb heat, dia akan mengembang dan dia akan naik dan naik. So dekat sinilah kadar kenaikan itu kita ukur, kita refer kepada dia punya length, panjang dia tu. Yang ni asas ni kena tahu sebab nanti bila kita masuk gas law nanti you dah nampak dia physical quantity apa yang merujuk kepada volume expand tu. Kalau kat sini kita rujuk pada volume, tapi bila rujuk kepada ni kita panggil dia panjang. Iaitu panjang turus. Termometer. Okey. So sifat dia adalah pengembangan isi padu. Okey, ni contoh merkuri, dia punya nombor dia proton number 80, mass number dia 200.59. Simbol dia adalah Hg. Cikgu susah nak ingat nama kimia dia tu. You boleh refer dalam predict table Cikgu biasa sebut Hg je. Nama dia jenuh nak sebutnya. Sampai sekarang cikgu tak ingat. Okey, nanti boleh check nanti. Okey. Sifat liquid yang digunakan dalam cecair termometer glass. Kaca, sorry. Expand uniformly when heated. Maksudnya dia mengembang secara seragam apabila dipanaskan. Maksudnya bila dipanaskan dia naik terus je. Dia tak ada naik lepas tu berhenti. Naik lepas tu berhenti, tak ada. Dia maksudnya dia mengembang secara seragam. Kalau dibagi banyak haba tu dia naik banyak tu je. Banyak tu dia naik je. Cantik je dia naik. Okay, itu maksud dia. Opaque liquid maksudnya cecair legap. Opaque tu maksudnya legap. Warna dia lebih kurang macam ni lah, silver. Warna dia lebih kurang macam tu. Bermaksud you nampak liquid tu. Kalau masuk dalam bekas, you akan nampak dia. Nampak jelas lah dia. Maksudnya dia adalah cecair legap.
Okay, means does not allow the light to pass through ataupun can be seen easily. Does not allow light pass through, tidak membenarkan cahaya menembusinya. Maksudnya bila cahaya kat sini dia akan block cahaya. So you akan nampak betul-betul merkuri ada dekat situ. Okay, maksud dia. Good conductor of heat. Ni ayat dia, ayat yang paling penting. Conductor haba yang terbaik. Maksudnya bila kata conductor haba yang terbaik means dia mudah menyerap haba. Itu istilah dia. So poin-poin yang cikgu terangkan tu dia banyak merujuk kepada cara you nak jawab soalan modifikasi dan juga pemilihan, making decision. So kena take note kat situ. Conductor haba yang baik. Okay. And then takat didih yang tinggi 357 degree dan juga takat beku dia yang rendah negatif 38. So yang ni biasa kita pakai, yang ni lah yang kita biasa pakai biasanya untuk negara Asia je lah kan. Bila masuk negara luar macam bila berada dekat kutub utara ke selatan, kita tak boleh guna merkuri sebab tak sesuai. Kalau dekat kutub utara katakan kita letak negatif 38, dia tak boleh nak ukur. Dia kena negatif ratus-ratus lah ataupun negatif 100 dan sebagainya sebab suhu kat sana terlalu rendah. So negatif 38 tidak sesuai. Okay. And then boiling point ni kita tak terlalu tinggi sebab kat sana dia akan jadi suhu dia akan jadi rendah kat situ. Mostly biasa dalam 70, 80 ataupun 100 saja. Contoh. Okay, ni contoh. Ni cikgu kata tadi tu. Bila dia kata legap, nampak tak? You boleh nampak dia punya liquid dia kan? Sebab dia legap, you boleh nampak. So bila dia panas, dia menyerap haba, nampak tak? Dia akan naik sampai sini. Dia dah naik kat sini dah. You boleh nampak kat gambar tu kan? Kalau cikgu tunjuk kat situ. Boleh clear kan? Kat sini dia dah putih, nampak tak? Kawasan sini dia dah putih. Kawasan sini you akan nampak merkuri tu stop kat sini. Tu maksud dia. Dia mengembang, dia naik sampai sini. Maksudnya belum panas lagi dah tu. Okey, contoh. Okey. Thin glass wall. Maksudnya berbuli tu kita guna dinding kaca yang nipis. Bulb tu maksudnya berbuli lah. Berbuli mempunyai dinding kaca yang nipis. Okay. Tenaga haba dipindahkan dengan cepat. Faster transfer of heat. Tenaga haba dipindahkan dengan cepat. Ataupun dengan cepat lah. Okay. Small scale. Kita guna skala yang kecil. Small scale. Bila kata skala kecil maksudnya boleh mengesan perubahan kecil dalam suhu. Means kalau suhunya rendah, katalah orang tu suhu dia kurang daripada 37. Dia boleh ukur 36 dan 35. Itu maksud dia. Itu standard lah range suhu yang kita guna lah. Kalau kita guna skala yang besar, katalah tiba-tiba terus 40 kat sini. So you tak boleh nak ukur suhu you 37. Tak dapat. Sebab skala tu terlalu besar. 40, 50, 60. Tak sesuai. That's why dia kena guna small scale. Means boleh mengukur suhu yang paling kecil dalam perubahan suhu tersebut. Okay, glass tube. Glass tube ni kaca ni lah. Kaca ni. Okay. Dia transparent. Lut sinar. Lut sinar maksudnya mudah untuk melihat kadar kenaikan merkuri. Itu maksudnya. Untuk melihat perubahan kadar kenaikan merkuri. Okay. Ataupun level liquid can be seen easily. Iaitu level paras liquid merkuri dapat dilihat dengan mudah. Glass tube. You tak boleh nak guna plastik. Plastik kan kadang dia legap kan, tak clear. So kita guna kaca. Gelas kaca yang transparent. Strong. Dia kuat dan tidak pecah. Konon. Saja tu pecah kan. Okay. Tapi kita buat ayat standard lah. Biasalah ayat ni kan. Dia kuat means tidak pecah. And bertindak sebagai kanta pembesar. Okay. Sebab bila kita masuk topik cahaya nanti you akan tahu. Bila kita guna kaca, dia boleh bersifat seperti kanta pembesar. Bermaksud you akan nampak skala tu akan dibesarkan. Itu maksud dia. Act as a magnifying glass. Okay. Okay. Large bulb. Maksudnya kita guna berbuli yang besar. Okay. Dia ada dua kita boleh guna berbuli besar. Dia yang maksud berbuli besar tu maksudnya dia gemuk sikit lah. Kalau berbuli yang kecil, dia ni kecil lah maksudnya. Okay. Bila berbuli yang besar,
akan menambahkan ataupun meningkatkan kadar pengembangan merkuri. Akan meningkatkan kadar pengembangan merkuri. Itu reason. Bila guna berbuli yang besar. Okey, narrow capillary tube. Tiub kapilari yang halus. Ataupun yang halus lah. Kat sini. Dia punya laluan dia halus sahaja. Okey, bila halus, menambahkan sensitivity. Ataupun yang jawapan paling cantik yang ni lah. Menambahkan kenaikan isi padu merkuri. Ataupun meningkatkan sensitivity pengukuran. Meningkatkan sensitivity pengukuran. Okay, kena jelas ya. Kita pun dah faham dah kan kenapa dia mesti halus. Kita ambil yang mudah aja. Salur darah kita halus kan. Dia sangat nipis. Betul tak? Yang belajar vena capillary kan. Apa cikgu dah tak ingat dah Bayu. Saluran darah kita memang halus. Dia tak boleh tebal. Dia tak boleh tebal. Kalau tebal akan menyebabkan aliran darah kita jadi perlahan. That's why saluran darah tu dia kena halus. Bila halus, aliran dia akan jadi lebih lancar dan laju. Tapi kena kawal pemakanan lah. Bila kena block dengan kolesterol, dia akan stuck kat situ. Dia blocking, jadi stroke lah. Tu contoh that's why capillary tu kena halus. Sebab aliran merkuri tu akan lebih lancar. Dan maksudnya bila merkuri tu expand secara seragam, kenaikan merkuri tu lebih seragam. Itu maksud dia. Okey, setakat ni jelas Okey. Kita tengok cara macam mana nak calibrate thermometer. Zaman dulu kita tak tahu macam mana dapatnya termometer yang ada nilai-nilai ni. Kita tak tahu. That's why diorang buat satu eksperimen untuk menentukan atau how to calibrate, menentukan skala bagi termometer tersebut. So dia ada cara dia. Okey. So kat sini cikgu dah letak dah 4 poin kat sini dengan muka surat yang akhir ni. Okey, tengok. Poin yang pertama, termometer yang tidak dikalibrasi diletakkan ke dalam bikar yang mengandungi ais cube pada suhu 0 degree. Maksudnya kita letak pada air batu. Air batu. Okey. Tinggi merkuri diambil. So panjang merkuri tu. Maksudnya dekat sinilah. Ketinggian merkuri ataupun ketinggian kenaikan merkuri diukur dan dilabelkan sebagai L0. L0 tu maksudnya L sifar tu pada suhu rendah lah. Pada L sifar tu maksudnya pada suhu 0 degree. Kan? Termometer diletakkan pada ketulan ais. Iaitu pada takat beku ais 0 degree. Okay. Nanti you ubah ayat dia dalam bahasa Melayu. Okay. And then panjang mercury column when the ice cube and water in the beaker are boiled. Okay. Lepas dah dapatkan yang panjang pada L0, okay, kita masukkan termometer ke dalam beaker pada air mendidih 100 degree. Kenaikan merkuri dilabelkan sebagai L100. Nanti dia ubah ayat dia. Dia ubah kepada L100. Okay. And then panjang merkuri pada L theta apabila termometer diletakkan pada cecair panas pada suhu theta degree. Maksudnya suhu theta degree tu kita tak tahu. Lepas kita dah letak dekat sini suhu 100 degree, kita dah dapat dah berapa dia punya panjang dia. Pada suhu 0 degree kita dah tahu berapa panjang dia. Lepas tu kita letak dalam satu bikar yang satu lagi tu kita tak tahu suhu dia. Dia tak sejuk, dia pun tak panas. Katakan kita letak dalam air suam katakan. Letak dalam air suam. Kita letak termometer. So tiba-tiba dia naik pada kepanjangan sini. Maksudnya panjang dia tu in between suhu rendah dengan suhu tinggi. Katalah ni suhu rendah, panjang dia dekat sini. Suhu tinggi 100 tu dekat sini. So suhu yang theta tu dekat sini, panjang dia. Kita kira berapa dia punya panjang. So bila kita dah dapat maklumat L theta, L100 dan juga L0. Okay. So suhu pada panjang L theta tu kita dah boleh ukur guna formula ni. Macam ni kan. Tadi mula-mula kita letak termometer pada suhu 0 degree. Panjang dia banyak ni, L0. Okay. Lepas tu kita letak pada suhu 100 degree. Panjang dia dekat sini. Daripada sini sampai sini. 100 kan. Okay.
100 daripada mana? Daripada berbuli sinilah. Kat mana berbuli tu. Lepas tu kita letak dalam liquid yang kita tak tahu suhu dia. So panjang dia sampai sini. Okay. Kita nak tahu suhu dia berapa. Inilah formula dia. Iaitu L theta panjang yang ni tolak dengan L0 bahagi dengan yang ni tolak dengan L0 kalikan dengan 100 degree. Nanti kalau jumpa soalan ni kita akan nampak dengan lebih mudah lah, nampak jelas sikit. Okay. Tapi dalam silibus KSSM dia tak guna yang ni tau. Dia tak guna yang ni sebab dia dah terus dekat sini dah. Dah terus bacaan dia dekat sini. Kalau silibus lama dia start bacaan dekat sini. Dekat sini lah dia punya L0. Kalau yang silibus baru dia tak ada L0. Maksudnya L theta bahagi dengan L100 terus. Tu dalam KSSM lah yang cikgu nampak dalam buku teks tu. Kalau ada contoh. Tapi kalau dalam soalan dia bagi macam ni, you kena follow yang ni lah. This formula. Formula ni tidak diberi dalam SPM. So you have to memorize. So dia ada dua formula. Satu formula yang ni. Satu lagi formula yang ni. You kena tengok ayat dia. Yang ni L theta bahagi dengan L100. Kali dengan 100. Dia ada dua formula. Sebab dia dah start dekat sini. So maksudnya ni tak ada, ni tak ada. So hati-hati tengok pada soalan tu. Okay, cikgu tunjuk satu contoh soalan je. Nanti you boleh refer. Okay. Katakanlah kat sini, panjang merkuri dalam ice point. Ice point tu maksudnya 0 degree. Dan steam point 100 degree. Panjang dia adalah 5 cm dan 40 cm. Nampak tak? Pada suhu 0 degree, panjang dia 5 cm. Pada suhu 100 degree, panjang dia 40 cm. Itu maksud dia. Lepas tu termometer tu dimasukkan ke dalam liquid P. Cecair P. Bila masuk cecair P, panjang dia jadi 23 cm. Ni L theta lah. Dia jadi 23 degree. Okay. Dia minta suhu P dalam unit SI. So hati-hati. Okay, dalam unit SI dia dalam Kelvin. Yang kita kira dalam degree. Okay. So maklumat ni dah dapat. Masukkan saja dalam formula ni. So 23 tolak 5 bahagi 40 tolak 5 kali dengan 100. So ini adalah suhu dia dalam degree. Dapat. Dia minta dalam SI unit. Dalam SI unit, ni formula dia. Suhu dalam Kelvin sama dengan suhu degree tambah dengan 273. 273 tu maksudnya pada 273 adalah 0 Kelvin lah. 0 degree. Ini. So you akan dapat jawapan ni 324.43 Kelvin. Ni formula. SPM tak bagi formula ni Cikgu pun tak masukkan dalam formula yang cikgu bagi tu. Ada setengah cikgu masuk, ada setengah cikgu tak masukkan. So kena hati-hati dekat situ. Ni contoh. Nanti boleh tengok dia punya sample question. Boleh Okay, nanti boleh check kat situ. Okay, cikgu masuk specific capacity boleh? Boleh. Okay. InsyaAllah boleh Nanti cikgu. kan you buat hati-hati nampak. Nampak kan cikgu ajar satu persatu kan? Memang cikgu membaca je. Okay. Specific heat capacity. Specific heat capacity maksud dia muatan haba tentu. Okay. Bila dia kata muatan haba tentu. Capacity tu maksudnya muatan. Specific tu tentu. Tentu tu maksudnya dia merujuk kepada certain level. Certain level tu pada nilai tertentu. Okay. Muatan haba tentu bermaksud kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan sebanyak 1 degree ataupun 1 Kelvin. Amount of heat required to increase temperature for 1 kilogram substance by 1 degree Celsius. Sebab kita dah biasa hafal dalam bahasa Inggeris kan. Okay. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu bagi 1 kilogram bahan sebanyak 1 degree ataupun 1 Kelvin. Okay, kena ingat, bila ada perkataan spesifik, 1 kilogram wajib letak. Sebab dia spesifik. That's why dia kata tentu, spesifik tu pada nilai tertentu. Maksudnya 1 kilogram. You have to mention 1 kilogram. Amount of heat required to increase the 1 kilogram substance for 1 degree Celsius. Tu maksud dia. Okay. Dekat sini lah kita akan nampak this formula. Kan tadi kan cikgu dah bagi kan formula tu. Okay.
Betul kat situ? Q sama dengan MC theta. Okay, tengok Q tu apa? Q tu haba yang diserap atau yang dibebaskan. Haba yang diserap atau dibebaskan. Unit dia dalam joule. M tu adalah mass. Jisim bahan. Mesti dalam kilogram. Okey, theta tu perbezaan suhu mula dan akhir. Unit dia degree. Okey, biasa kita guna simbol theta. Ada satu masa dia guna simbol delta theta. Okey, ni nama dia delta. Segitiga tu maksudnya delta means merujuk kepada perbezaan suhu awal dan akhir. Perbezaan suhu awal dan akhir. Means suhu akhir dan awal. Final tolak suhu inertia. Itu maksud. Ulang balik perubahan suhu sama dengan suhu final tolak dengan suhu inertia. Itu maksud dia. Itu adalah theta. Okay. Kat mana datang C tu? Kat sini cikgu tak letak C tu kan? Inilah C-nya. Inilah nama dia muatan haba tentu. Okay. Iaitu kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 degree Celsius bagi 1 kilogram substan. Nampak Okay. Tadi kita dah tahu dah. Q tu unit dia adalah joule. M tu unit dia adalah kilogram. C ni kita tak tahu. Theta tu unit dia dalam degree. Okay, kita keluarkan C tu. Q tu J. M tu kg. C tu theta. So bila kita selesaikan, dapatlah joule ni per kilogram. Nampak tak? Sebab dia naik kat atas. And per degree sebab dia naik kat atas. Setakat ni clear? Boleh? Unit ni tolong hati-hati. Joule per kilogram per degree Celsius. Itu unit bagi muatan haba tentu. Okey. Kita tengok kat sini. Okey. Cikgu letak C turun, C naik. Okey. C turun maksud yang ni nilai C tu dia berkurang ataupun nilai dia kecil. Ini kita refer kepada nilai C dia kecil. Turun tu maksudnya dia kecil. Naik ni maksudnya nilai C tu adalah besar. Nilai dia besar lah bertambah. Kecil ataupun kurang. Besar ataupun dia bertambah. Okey, itu maksud C tu. Muatan haba tentu dia kecil, muatan haba tentu dia besar. Okey. Bila muatan haba tentu dia kecil, maksud dia cepat panas, cepat sejuk. Peningkatan suhu dia tinggi. Higher increase in temperature. Peningkatan suhu dia tinggi. Okey. Contoh untuk situasi ni adalah seperti konduktor. 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 Besi, logam. Itu contoh. Okey. Sebab dia cepat panas. Tak percaya cuba you pegang besi. Sejuk kan? Kalau you pegang kayu apa rasa? Dia tak sejuk sangat seperti besi. Itu maksud dia. Okey. Kalau C tu besar nilai dia, lambat panas. Lambat sejuk. Peningkatan suhu yang rendah. Contohnya seperti penebat. Apa tu penebat? Seperti plastik, kain. Perasan tak? You nak tidur kalau kat rumah pasang aircon, pakai selimut kan? So selimut tu dia akan menyerap haba. So dia akan mengurangkan peningkatan suhu. That's why you tak rasa sejuk sangat. Melainkan you tidur atas katil besi. Memanglah sejuk. So peningkatan suhu. Kalau panas, panaslah besi tu. Kalau pasang aircon, tidur atas besi, apa jadi? Terlalu sejuk. Maksudnya pengurangan suhu tu cepat. Itu maksud dia. Setakat ni clear? Boleh Okey. Contoh. Kita ambil sudu besi dengan sudu plastik. Nanti you try. You try buat kat rumah nanti. Memang kat rumah pun kan. Lepas habis kelas ni pun boleh try. Ambil sudu besi dan sudu plastik. Cuba masukkan dalam peti ais. Peti ais bawah lah. Kalau letak atas kan takut melekat. Peti ais, dekat peti ais, you letak dalam tempoh masa lebih kurang 2 minit. Lepas tu you keluarkan.
You tengok mana yang rasa cepat sejuk. You akan nampak yang besi akan cepat sejuk. Yang plastik tu dia lambat sejuk. Sebab muatan haba tentu dia terlalu tinggi. Sebab dia memerlukan kuantiti haba yang besar untuk meningkatkan atau menurunkan suhu dia. Setakat ni jelas Okey. Itu satu. Ini asas. Okey. Kalau kita refer kepada liquid, cair. Bila muatan haba tentu yang rendah, contohnya seperti merkuri. Merkuri muatan haba tentu dia rendah sebab dia cepat panas. That's why digunakan sebagai liquid dalam termometer. Means bila you letak dekat bawah ketiak je, cepat dia mengembang dan naiklah suhu dia. Dapatlah ukur termometer punya, dapat ukur suhu daripada termometer tadi. Kalau kita guna liquid lain, contoh you letak air dalam you punya termometer. Lama nak tunggu dia panas. That's why air, muatan haba tentu dia tinggi. Tak percaya? Okay, esok pagi nak sarapan, kata nak makan telur rebus, you try rebus telur. You tengok nak tunggu air tu menggelegak tu untuk sampai tahap boiling point dia memang lama. Sebab dia memerlukan kuantiti haba yang tinggi untuk menaikkan suhu bagi air tersebut. Nanti boleh test nanti. Okay, itu satu. Okay, perubahan dalam tenaga. Hak ni sangat penting. Tadi cikgu dah terangkan tadi kan? Okay. Kinetic energy kepada tenaga haba. Nampak tak? Pagi tadi cikgu sempat cycling tadi. Lebih kurang dalam lebih 10 round tadi lah cikgu cycle tadi. Nak dekat 1 jam tadi. Kita orang kayu basikal pagi tadi. Okay. So bila cikgu kayu basikal, cikgu akan dapat tenaga kinetik. Cikgu kayu. Bila dah penat kayu, badan cikgu berpeluh, keluarlah tenaga haba. Itu maksud dia. Perubahan tenaga. Itu yang biasa berlaku. Okey, paling mudah. Okey, biasa cikgu akan buat dalam kelas lain ni. Ni you boleh buat sendiri. Ni kita dah biasa buat. You ambil 2 tapak tangan you gosok tapak tangan you. Gosok laju-laju, pergerakan tangan you tu dah menyebabkan adanya tenaga kinetik. Lepas dah habis you gosok, cuba you rasa tangan you akan jadi panas. So, dia tukar kepada tenaga haba. Itu maksud dia. Okey. Tenaga keupayaan graviti kepada tenaga haba. Okey. So kalau pokok kelapa, buah kelapa jatuh daripada pokok kelapa pun akan membekalkan tenaga haba juga. Sebab bila once dia jatuh sentuh pada permukaan bumi tu akan berlaku geseran. At the same time berlaku juga geseran dia dengan permukaan dengan air resistant. Dengan partikel udara. Yang paling mudah kita ambil satelit je. Satelit yang dilancarkan kurang daripada laju linear tadi. So dia akan jatuh ke bawah daripada orbit bumi and then dia akan bergeser dengan atmosfer. So berlaku geseran. Dia berlaku geseran tapi dia berada pada ketinggian tertentu. So ada tenaga keupayaan graviti. So bila berlaku geseran terhasillah tenaga haba, last kali dia meletup. Itu contoh yang baru kita buat tadi kan. Okey. Ni tenaga elektrik kepada tenaga haba. Ni normal lah. You masak nasi kan. Masak nasi dalam periuk nasi. Sambung dekat plug. Okay, so kat plug tu membekalkan tenaga haba. Tenaga tu akan dibekalkan ke dalam periuk nasi dan panaslah nasi pun siap boleh makan. Ni kalau guna tenaga elektrik. You charge telefon you ada charger. Lepas tu you sambung wire ni you punya phone. So kat sini dia membekalkan tenaga haba. Tenaga elektrik kepada tenaga haba. So bila dah bateri dah full, you boleh rasa phone you panas. Sebab dia akan transfer kepada tenaga haba. Okay, setakat ni clear? Boleh Boleh. Zahin kata dia tanya konsep botol termos sebab dia lambat panas. Ya, dalam botol termos tu kalau you perhatikan dalam botol termos tu dia ada layer dekat sini. Dia ada layer kat sini. Kawasan sini dia ada vacuum. Bila dia vacuum maksudnya dia nak mengelakkan pengaliran haba keluar. Vacuum maksudnya no particle. Dia kena ingat bila ada particle, kita anggap bila ada particle kita ada liquid dan gas kan. Dan juga ni liquid ni liquid. Ni gas jauh. Yang ni solid pepejal. Okey. Katalah kita anggap udara kan. Ini adalah partikel. So akan berlakunya transfer tenaga haba. Bila dalam keadaan vacuum dia kosong. Tak ada apa-apa. So tiada proses pengaliran tenaga haba. Itu contoh dalam termos lah.
That's why air tu akan rasa panas dalam beberapa jam. Ada sekali tu kalau ada satu termos tu yang hebat tu sampai 1 hari pun dia boleh panas ya, tahan lagi haba dia. Tu contoh. Okey, kita tengok kat sini. Ni yang biasa buat kan. Alang-alang cuti sekolah ni boleh tolong mak masak. Pagi esok boleh tolong buat breakfast kan. Okey, cuba kita perhatikan. Transparent pot cover. So penutup periuk tu kita buat transparent. Lut sinar. Maksudnya kita dapat melihat makanan di dalam periuk. And then penutup makanan tu boleh memerangkap haba. Memerangkap haba tu maksudnya bila kita panaskan, haba tu akan, maksudnya wap air lah, wap kan, akan menghasilkan wap air lah ataupun gas kan, atau apa kata apa, vapor. So dia akan terperangkap. So dia tak akan terkeluar. Dia tak akan terkeluar. That's why you akan nampak dekat penutup tu dia ada macam, dia kan daripada liquid jadi gas kan. Lepas tu dia terkondensasi, dia akan jadi cair balik kan. So haba tu dia pergi, lepas tu dia turun balik. Haba tu pergi, dia turun balik. Dia terperangkap. Dia tak akan terkeluar. Tak akan. Itu maksud dia. Dia akan memerangkap haba. Okay, itu maksud dia. Okay. Handle, pemegang tu kita guna penebat. Bila penegat maksudnya penebat, dia tidak mudah, tidak cepat panas. Ayat paling cantik, konduktor haba yang lemah. Ini paling cantik. Ambil yang ni. Konduktor haba yang lemah. Okay. Satu lagi, you boleh guna muatan haba tentu dia adalah tinggi. Ataupun ayat dia lambat panas. Refer balik nota yang cikgu buat tadi ni kan. Inilah dia. Lambat panas. Okay. And then base dia. Tapak periuk tu kita buat daripada copper. Copper. Mahal lah periuk tu kan. Okey. Muatan haba tentu yang kecil. Cepat panas. Tambah lagi satu ayat. Konduktor haba yang baik. Nampak tak? Dia boleh pusing dekat situ. Okey. Yang ni high density base. Tapak yang lebih tumpat. Mostly periuk dia ada berat sedikit lah. Bila tapak yang ketumpatan tapak yang tinggi, maksudnya stable. Stable. So bila masak tu tak adalah dia nak melompat-lompat ataupun kita pegang je terus terpelanting. Tak ada. Okay. Ada sekali kita guna low density, ketumpatan yang rendah. So fungsinya mudah alih. Mudah dikendalikan. Easy to handle. Maksudnya senang nak angkat lah. Tak adalah berat sangat. Itu maksud kepada proses yang kita belajar berkenaan dengan muatan haba tentu. Okey, cikgu habiskan sampai situ saja. Boleh? Boleh Boleh. Okey, so cikgu nak you fahamkan aplikasi yang lain, coolant car dalam enjin, dalam sistem peti ais, and also you fahamkan sea breeze, bayu laut dan juga bayu darat. Cikgu ada bagi sampel soalan. Sampel soalan yang cikgu bagi ni adalah koleksi soalan dalam buku teks silibus KBSM. Dah lebih kurang 14 tahun cikgu mengajar dalam silibus KBSM. So soalan tu memang cikgu tak buang. Soalan dia sangat cantik. Nanti you boleh try soalan ni. You fahamkan kenapa dia jadi macam tu. Nanti kalau ada masalah you boleh refer kat cikgu lah. Nanti cikgu akan explain. Ni soalan berkenaan dengan termos tadi lah. You boleh tengok satu persatu. Okay, you boleh study sampai muka surat 28. And cuba juga latihan objektif. Cikgu tak bagi objektif hit sebab hit yang cikgu bagi tu dia merangkumi semua chapter. Takut nanti kan you confuse kan. Nanti kalau cikgu jumpa soalan sikit-sikit nanti tak apa, naik sekolah nanti kan kita akan discuss. Tengok dalam buku buku Nusa Emas tu. Yang cikgu yang you all bawa tu kan. Nanti you try buat. Okay, so cikgu habiskan kelas kita sampai 10.34 sebab dah ngantuk sangat dah ni. Esok nak bangun pagi. Boleh? Boleh cikgu. Okay, so Boleh cikgu. harap you all study, ulang kaji lah, jangan tak ulang kaji, tu je. Dan tolong gunakan masa sebaiknya. Exam kita 7 Ogos kan rasanya? 7 Ogos. So bermaksud awal Ogos tu kita ada masa lagi untuk ulang kaji. So tak ada masalah lah. Any soalan berbangkit kita boleh settle. Sebab topik yang masuk chapter 1, 2, 3 dan 4.2. So bila cikgu kaji balik soalan tu, chapter tu dia tak ada susah. Nanti kalau sempat kan cikgu akan bagi contoh soalan tahun lepas
berserta dengan cara kerja. So you baca dan fahamkan macam mana, kenapa dapat jawapan tu. Kira macam soalan tu jadi nota lah you buat tu. Nanti ingatkan cikgu esok pagi cikgu bagi. Cikgu nak bagi sekarang ni dah malam dah. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu ucapkan terima kasih sebab sudi hadir untuk kelas cikgu. Yang ni kita dah rakamkan, nanti kita akan share dengan kawan nantilah. And jaga diri baik-baik. Itu saja. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat Bye-bye. malam. Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu. Terima kasih Sama. Cikgu. cikgu. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam.